Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Saya akan menerangkan berkaitan bab 1. Pengenalannya, di era serba moden ini, pembangunan sesuatu projek mestilah bersesuaian dengan zaman yang ke arah lebih inovasi, mesra pengguna, ekonomi dan mempunyai faktor kemanusiaan. Oleh itu, kebanyakan negara-negara Asia telah membangunkan produk penjemur ikan masin yang pelbagai dan unik untuk menampung permintaan penjemur ikan masin bagi menggantikan tempat penjemur ikan masin yang digunakan secara tradisional yang banyak menggunakan ruang dan juga berlaku pencemaran dan gangguan oleh haiwan liar ketika menjemur. Masalah yang sukar dihadapi oleh penjemur ikan masin adalah mengharapkan dengan pengering yang lebih baik boleh menjadikan lebih mudah dalam mengeringkan ikan masin di kawasan pantai, kerana pengering ikan masin yang sebelum ini sangat tidak memuaskan dan tidak seiring dengan penambahan permintaan ikan masin. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah bagi produk ini adalah kepesatan dan peningkatan taraf ekonomi akan menyebabkan lebih banyak permintaan keperluan dan kemahuan pelanggan di setiap pengeluaran produk. Kebergantungan tangkapan mengikut musim dan cuaca menyebabkan ketidakstabilan tangkapan ikan. Menurut Rian Shah 2013, ikan sangat mudah untuk terdedah dengan kerosakan atau mengalami proses pembusukan. Namun penjemuran yang dilakukan secara tradisional ini adalah sangat bergantung kepada cuaca dan suhu semajadi yang tidak dapat dijangkakan. Proses pengeluaran ikan masin dan ikan kering tradisional biasanya kurang memperlihatkan aspek kebersihan, penyediaan, pemprosesan dan simpanan produk. Menurut David Yunisusanti pula, tahap air dalam ikan yang tinggi menyebabkan proses pengeringan ikan memerlukan masa yang lama walaupun mencecah 2 hingga 3 hari dalam keadaan panas terik. Penyataan masalah. Reka bentuk penjemur ikan masin sebelum ini secara umumnya tidak menjaga kualiti kebersihan ikan masin dan juga memakan ruang yang luas untuk menjemur ikan masin. Penjemur ikan masin sebelum ini tidak menitikkan masalah penjemur ikan masin untuk ke arah yang lebih menjimatkan masa, menjimatkan ruang dan dapat menjaga kualiti kebersihan ikan masin. Objektif bagi projek ini adalah dalam membangunkan dan menyiapkan projek ini, beberapa objektif yang telah ditetapkan dan antaranya ialah mereka bentuk produk penjemur ikan masin dengan gabungan konsep Eco Laundry Dome, konsep thermal dan konsep rak bertingkat yang bertujuan memudahkan penjemur ikan masin untuk menjemur ikan masin supaya lebih menjaga produktiviti dan kebersihan ikan masin. Yang kedua, membangunkan produk penjemur ikan masin dengan gabungan konsep Eco Laundry Dome, konsep thermal dan konsep rak bertingkat yang bertujuan memudahkan penjemur ikan masin untuk menjemur ikan masin supaya lebih menjaga produktiviti dan kebersihan ikan masin. Yang ketiga, bertujuan memudahkan penjemur ikan masin untuk menjemur ikan masin supaya lebih menjaga produktiviti dan kebersihan ikan masin. Skop projek bagi projek ini disasarkan kepada golongan perniagaan industri kecil dan sederhana IKS di Malaysia.
Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh nelayan yang mengusahakan perniagaan ikan masin dengan menginovasikan reka bentuk yang akan dibangunkan berdasarkan gabungan konsep eco-laundry dome, konsep thermal dan konsep rak bertingkat. Skop kajian ini adalah untuk mengkaji kebolehfungsian dan kebolehpasaran yang dapat meningkatkan produktiviti pengeluaran ikan masin di samping menjamin kebersihan ikan masin tersebut. Okey, ini adalah lakaran bagi produk kami iaitu penjemur ikan masin. Lakaran ini dibuat mengikut gabungan konsep daripada rak bertingkat, rumah kaca dan juga eco-laundry dome. Reka bentuk ini terdiri daripada sebuah rangka yang direka dengan mempunyai rak, atap dan roda. Saya akan menerangkan mengenai perbezaan pada produk kajian yang terdahulu berdasarkan spesifikasi, reka bentuk dan ciri-ciri yang lain. Okey, pada model reka bentuk yang pertama, ia menunjukkan kaedah menjemur ikan masin secara tradisional yang digunakan oleh kebanyakan nelayan dan pengusaha kecil. Ia juga menggunakan sinaran matahari bagi mengeringkan ikan masin tersebut. Bahan yang digunakan adalah menggunakan jaring dan juga dijemur pada ruang halaman rumah mereka dan juga ataupun di belakang. Masalah dan kelemahan pada reka bentuk yang terdahulu adalah dari segi faktor kebersihan. Okey, faktor kebersihan kerana ikan masin yang dijemur pada ruang halaman mereka terdedah kepada haiwan liar ataupun lalat yang menginggap kepada ikan masin yang sedang dijemur. Selain itu, ia akan kebersihan tersebut akan diragui dan juga terjejas kualitinya. Selain itu, kelemahan yang lain iaitu dia tidak mengamalkan prinsip ergonomik yang menyebabkan pengusaha ataupun nelayan akan mengalami sakit pinggang. Masalah sakit pinggang dan memberi kecederaan. Oleh itu, reka bentuk produk ini tidak sesuai dan tidak memenuhi kehendak pengguna. Seterusnya adalah produk reka bentuk kajian terdahulu. Jenis ini ia menggunakan teknologi solar dan juga sumber bekalan elektrik ataupun bateri yang mudah dicas sebagai komponen utama mereka. Model jenis ini juga mempunyai kelebihan daripada segi menjimatkan masa dan juga meningkatkan pengeluaran dari masa ke masa untuk keluaran ikan masin tersebut. Terdapat beberapa kelemahan yang ada pada model reka bentuk kajian terdahulu ini, iaitu yang pertama adalah memerlukan kos modal yang banyak. Ia juga meningkatkan penggunaan bil elektrik jika menggunakan sumber tenaga elektrik. Selain itu, jika pengusaha menggunakan teknologi solar daripada mesin ini, kualiti yang ada pada ikan masin tersebut tidak sama seperti jika ia dijemur secara tradisional menggunakan sinar matahari. Seterusnya ialah produk kajian terdahulu ini menghasilkan produk ini untuk memastikan produk ikan masin, kualiti ikan masin ini terjaga dan juga dijamin bersih. Mesin ikan masin jenis ini juga menggunakan sumber kuasa daripada tenaga elektrik bagi mengeringkan ikan masin. Ia juga menjaminkan keluaran produk ikan masin lebih bersih dan juga mempunyai kualiti yang lebih baik daripada jika dijemur secara tradisional. Tetapi terdapat beberapa masalah yang ada pada model reka bentuk ini, iaitu yang pertama, ia mempunyai saiz yang besar. Hari ini saya akan membentangkan mengenai metodologi kajian, iaitu dia merangkumi proses-proses pembuatan penjemur ikan masin dan juga bahan-bahan yang digunakan untuk membuat penjemur ikan masin. Bahan utama dalam pembuatan penjemur ikan masin adalah besi. Kami memilih besi aluminium hollow yang berukuran 1x1 inci sebagai kerangka. Kami memilih besi aluminium kerana harganya yang berpatutan dan juga desainnya tidak terlalu berat. Kami memilih juga plate besi yang nipis sebagai penghadang kepada laci. Kami memilih rail drawer supaya memudahkan pengguna untuk meletakkan ikan masin di dalam laci. Kami memilih roda yang mempunyai lock untuk memudahkan pengguna menolak dan menghentikan
penjemur ikan masin. Untuk memberikan keselesaan kepada pengguna, khususnya wanita, kami memilih handle grip supaya pengguna dapat keselesaan untuk menolak. Seterusnya adalah protector corner. Protector corner ni digunakan sebagai pelindung kepada bucu-bucu yang tajam untuk menjamin keselamatan. Kami memilih atap polikarbonat sebagai penghadang atas pada penjemur ikan masin. Hal ini demikian kerana atap polikarbonat ini adalah sebuah atap yang tahan UV. Kami memilih plastik yang tahan daripada UV, sinaran UV untuk melindungi penjemur ikan masin. Hal ini demikian kerana dengan pemilihan plastik ini, ia dapat melindungi ikan masin yang dijemur daripada tercemar atau dicemari oleh binatang-binatang. Kami memilih jaring PVC sebagai tempat untuk meletakkan ikan masin. Hal ini demikian kerana ikan masin bersifat asid. Apabila jika kita meletakkan ikan masin di atas besi, ia akan berkarat. Justru itu kami memilih jaring jenis PVC. Selain daripada bahan tadi, kami juga menggunakan bahan-bahan lain untuk membuat penjemur ikan masin. Sebagai contoh, untuk pemasangan, kami menggunakan welding MIG untuk mencantumkan besi-besi untuk menjadi kerangka. Seterusnya, kami juga menggunakan mesin gerudi untuk menebuk lubang pada kerangka untuk memasukkan bolt dan nut. Seterusnya kami juga menggunakan mesin grinding ataupun grinder untuk memotong besi-besi aluminium dan juga plate aluminium. Selain itu, kami juga menggunakan bahan-bahan pengukur seperti pita pengukur dan juga sisiko L untuk menanda dan mengukur mengikut ukuran yang ditetapkan. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang proses pembangunan penjemur ikan masin. Perancangan proses perlu diteliti sebaik mungkin untuk menghasilkan suatu produk yang berkualiti. Berikut adalah beberapa proses yang terlibat sebelum suatu produk penjemur ikan masin ini siap sepenuhnya. Bagi proses yang pertama ialah proses pemotongan besi. Besi dipotong menggunakan mesin mencanai. Besi yang dipotong adalah untuk menghasilkan rangka penjemur ikan masin. Proses yang kedua ialah proses pemotongan plate besi. Plate besi dipotong untuk membuat drawer pada penjemur ikan masin. Proses yang ketiga ialah menggunting jaring. Jaring jenis PVC digunakan dalam proses ini. Jaring ini digunakan bertujuan untuk meletakkan ikan masin. Proses yang keempat ialah proses mengimpal. Proses mengimpal MIG dilakukan. Proses yang kelima pula ialah proses menebuk lubang, iaitu dilakukan untuk memasang drawer. Proses yang keenam adalah proses pemasangan roda. Roda dipasang pada penjemur ikan masin. Kimpalan MIG juga digunakan dalam proses ini. Yang ketujuh, proses mengecat, iaitu menggunakan spray berwarna hitam. Setelah selesai cat, ia perlu dijemurkan untuk membiarkan cat itu kering. Yang ke-8 ialah pemasangan jaring, iaitu dilakukan pada bahagian rear drawer. Ke-9 iaitu proses pemasangan tombol. Ketiga-tiga tombol dipasang pada bahagian plate besi. Yang ke-10 ialah pemasangan plastik jenis UV, iaitu dipasang sehingga menutupi seluruh rangka penjemur ikan masin. Yang ke-11 ialah pemasangan atap, iaitu pemasangan atap polikarbonat dipasang pada bahagian atas rangka. Yang ke-12 ialah proses pemasangan handle grip, iaitu tujuan pemasangan handle ini adalah untuk menolak penjemur ikan masin itu dengan lebih mudah. Dan yang terakhir ialah proses pemasangan protector corner, iaitu setiap penjuru ikan masin dilekatkan dengan protector corner untuk melindungi pengguna. Setelah 12 proses ini dilakukan dalam pembinaan, maka terhasillah produk kami, iaitu penjemur ikan masin. Saya akan membentangkan tentang implikasi kos projek. Dalam implikasi kos projek, ia melibat kepada justifikasi terhadap kesemua kos yang terlibat dan anggaran kos jualan produk. Dalam penghasilan sesuatu produk akan melibatkan proses yang dinamakan sebagai kos. Bagi jumlah keseluruhan kos bahan yang terlibat untuk menghasilkan penjemur ikan masin ialah sebanyak RM212.
Kos overhead pula terdiri daripada kos elektrik iaitu RM40 dan kos pengangkutan iaitu RM10 dan jumlahnya sebanyak RM50. Maka kami dapat menentukan kos pengeluaran penjemur ikan masin ialah RM262. Namun, elemen keuntungan diambil sebanyak 8% daripada kos pengeluaran dan kami dapati harga bagi jualan sebuah penjemur ikan masin ialah RM283. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai kesimpulan, produk ini adalah produk yang membantu dalam proses pengeringan ikan masin di samping memberikan manfaat kepada para nelayan dalam proses pengeringan ikan masin itu sendiri. Selain daripada itu, ciri-ciri keselamatan yang telah ditetapkan bagi menjamin dan meminimumkan untuk mengurangkan kecederaan semasa pengguna untuk menggunakan produk tersebut. Selain daripada itu, reka bentuk berdasarkan kehendak juga kepuasan pengguna telah dititik beratkan bagi membangunkan produk penjemur ikan masin ini. Selain itu, dan akhir sekali, pembacaan dan penyelidikan telah pun dilaksanakan bagi mencapai kehendak objektif pembangunan produk tersebut. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai perancangan dan juga pelaksanaan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pembangunan produk kami. Okey, kolom yang berwarna kuning merupakan perancangan kepada proses-proses tersebut dan juga yang berwarna biru adalah pelaksanaannya. Okey, pada minggu pertama kami diberikan tugas ini. Seterusnya kami mengenal pasti masalah-masalah yang berlaku di industri kecil sederhana khususnya kepada penjemur-penjemur ikan masin. Seterusnya pada minggu kedua kami membuat pemilihan idea yang bersesuaian untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh penjemur ikan masin. Seterusnya, pada minggu ketiga, kami berbincang untuk melakukan perekaan projek. Seterusnya, pada minggu kelima, berdasarkan kepada perekaan projek tersebut, kami memilih reka bentuk yang bersesuaian yang mempunyai objektif-objektif tertentu yang dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh penjemur ikan masin. Seterusnya adalah pembangunan projek di mana kami diberi masa 6 minggu untuk menyelesaikan pembangunan projek kami. Okey, dalam pembangunan projek kami terdapat beberapa proses yang terlibat. Okey, antara proses yang terlibat dalam pembangunan projek kami adalah yang pertama adalah proses pembelian barang keperluan. Okey, proses pembelian barang keperluan ini berlaku selama 1 minggu sahaja iaitu minggu ke-6. Seterusnya adalah proses pemotongan besi. Okey, proses pemotongan besi ini mengambil masa hanya seminggu juga pada minggu ke-6 untuk dipotong mengikut ukuran yang telah ditetapkan. Seterusnya adalah proses-proses mencantumkan bahagian yang telah dipotong menggunakan mason welding. Okey, proses ini dijalankan selama 2 minggu iaitu pada minggu ke-7 dan pada minggu ke-8. Okey, proses yang seterusnya adalah proses pemasangan jaring pada kerangka. Proses pemasangan jaring pada kerangka ini tidak mengambil masa terlalu lama. Ia mengikut tempoh yang kami tetapkan iaitu dalam seminggu sahaja. Ia berjalan pada minggu ke-9. Okay, seterusnya adalah proses pemasangan roda pada laci dan proses pemasangan tombol pada setiap laci juga tidak mengambil masa terlalu lama tetapi ia hanya mengambil masa 1 minggu sahaja. Selepas cuti midterm, kami meneruskan proses pembangunan produk kami dengan memasang red wheel winch lock, dengan pemasangan plastik UV greenhouse dan juga proses pemasangan atap. Okey, ketiga-tiga proses ini hanya mengambil masa 1 minggu untuk disiapkan. Okey, seterusnya adalah proses mengecat. Proses mengecat ini mengambil masa yang agak lama selama 2 minggu. Hal ini demikian kerana proses mengecat memerlukan ketelitian yang tinggi. Selepas
siap proses-proses pembangunan kepada produk kami melakukan beberapa penilaian untuk memastikan objektif produk kami tercapai. Ia dilakukan pada minggu ke-13. Okey, pada minggu ke-14, kami ditugaskan untuk menghantar laporan yang telah disiapkan berserta dengan video untuk menggantikan kepada pameran. Sekian, terima kasih.